Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semalam tentang doa tersebut, doa iaitu doa apabila kita mendengar khabar kematian seseorang. Dah siap design, cuma bila sampai kat saya dia salah, ada kesalahan terjemahan. Jadi saya betulkan balik, dia hantar balik design tersebut lambat, malam baru sampai. Jadi pagi inilah saya mohon maaf, bukan sengaja, memang dah siap semalam. Saya ada designer yang saya upah untuk buat design-design dalam Facebook dan Instagram saya. Jadi salah terjemah, saya terpaksa hantar balik. Saya tunggu sampai ke malam baru dia hantar semula. Jadi malam malah saya tak suka hantar malam, saya akan post pagi ni, insya-Allah. Saya mohon maaf, mungkin tuan-tuan tertunggu-tunggu. Jadi kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan saya, apa-apa tak faham ke, saya tak ada bagi ruang soalan kan, sebab masa tak mengizinkan. Jumaat pun, tazkirah Jumaat pun tak ada soalan sebab masa tak mengizinkan. Kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan saya, boleh saya bagi nombor WhatsApp lah. Kalau kau tak faham ke, doa ke apa kan, jadi nombor WhatsApp. Dan juga nombor WhatsApp ni juga untuk sesiapa yang nak join kelas malam. Kelas malam, setiap malam saya ada kelas 013. Siapa yang kokot, ustaz mana doa, boleh tanya kat situ. Jangan marah AJK Masjid. AJK Masjid tak bersalah. 013 35 33 248. Saya ulang balik, WhatsApp sahaja, jangan call. 013 35 33 248. Ini nombor nombor kelas, tapi saya pegang. Saya ada dua nombor, dua handphone. Isteri satu je. Jadi siapa-siapa yang nak berinteraksi, tak faham ke, nak tanya boleh, ataupun nak masuk kelas kan. Untuk pengetahuan, pada hari Selasa depan saya dipanggil oleh Imam Muda Ashraf untuk diskusi. Setiap tahun beliau akan buat diskusi di homestay dia di Lantara Villa di Bangi, dan saya bagi dekat peserta-peserta, pelajar-pelajar kelas saya untuk dapat live lah. Kerana program ni hanya untuk pendakwah selebriti, PU Imam Muda belajar, saya yang bagi syarahan. Tahun lepas kita baca kitab Kematian Nabi habis daripada maghrib sampai pukul 12 malam di Villa Imam Muda Ashraf. Dia yang panggil, dia yang penganjur. Peserta yang hadir di kalangan PU Imam Muda, dai, dan saya akan buat live lah untuk peserta-peserta kelas saya malam tu. Jadi siapa yang dia masuk kelas saya, insya-Allah dapatlah belajar secara online. Itu sedikitlah, itu Selasa depan. Setiap tahun dia akan buat program, saya yang bentang. Mana saya ni macam pengajar lah kepada pendakwah-pendakwah selebriti ni. Okey. Hari ini seperti mana saya sebut,
tentang Fatihah tak habis lagi, banyak lagi Fatihah kan. Tentang bacaan Fatihah selepas solat. Ini menimbulkan satu polemik. Ada seorang imam masjid Alam Shah ke apa, saya tak ingat, Masjid Kuala Lumpur. Dia WhatsApp saya, "Ustaz, saya dipetikai oleh jemaah kerana saya baca Fatihah lepas solat." Macam biasalah, orang Malaysia akan baca Fatihah selepas solat. Mula-mula istighfar dan sebagainya kan. Lepas Allahumma antas salam tu dia akan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang petikai, dia kata Nabi tak buat, bid'ah dan sebagainya. Saya dah sebut semalam dan juga sebelum ni bahawa poin pertama ialah tidak semua apa yang Nabi tak buat itu adalah bid'ah yang dilarang ataupun bid'ah yang sesat. Dalam kaedah fiqh tidak menyebut at-tarku yadullu ala tahrim. At-tarku yadullu ala tahrim. Ulama tak kata tinggal yang ditinggalkan oleh Nabi tak buat itu menunjukkan kepada perkara yang haram. Oleh itu tinggalnya Nabi tidak buat sesuatu tu bergantung kepada keadaan. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Jadi dalam isu ni kita tahu bahawa surah Fatihah adalah surah yang paling luar biasa. Seperti mana Nabi ajar kepada sahabat, "Ala uallimuka a'zama surah fil Quran." Nabi tanya sahabat, "Adakah engkau tahu a'zama surah yang paling besar, surah yang paling agung?" Maka sahabat tadi jawab, surah As-Sab'al Masani, 7 yang diulang-ulang, surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni ada banyak nama kan. Antaranya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, hari-hari kita ulang dalam solat, luar solat. Contohnya kita lihat di zaman sahabat dan di zaman selepas sahabat, para sahabat sentiasa berijtihad untuk melakukan amalan-amalan yang baru yang Nabi tak ajar, yang Nabi tak buat. Seperti mana salah satunya disebut dalam hadis Bukhari, Ibnu Majah dan sebagainya, hadis sahih, seorang sahabat bernama Kulsum bin Al-Hidmi. Kulsum ni bukan perempuan. Zaman Nabi ada 4 sahabat nama Kulsum. Dalam kitab Isabah. Isabah ni kitab tentang sahabat, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Kulsum ni beliau host Nabi. Jadi tuan rumah semasa Nabi sampai ke Quba. 4 hari 3 malam Nabi duduk rumah dia, Nabi bina Masjid Quba. Nabi asaskanlah, bukan bina secara proper, secara sempurna tu. Nabi asaskan Masjid Quba. Kemudian Kulsum menjadi imam di Masjid Quba. Antara kontroversi yang Kulsum buat menyebabkan sahabat-sahabat di Quba ni rasa tak senang. Beliau setiap kali surah beliau akan iringi dengan Al-Ikhlas. Maknanya baca Al-Fatihah rakaat pertama, Al-Ikhlas dan surah, ataupun Al-Fatihah, surah dan Al-Ikhlas. Rakaat kedua pun sama juga, cuma surah lain tapi Al-Ikhlas mesti ada. Jadi perkara ini menjadi satu kontroversi lah. Sahabat-sahabat kata, kenapa ni? Siapa yang ajar ni? Lalu perkara tersebut sampai kepada baginda Nabi SAW. Nabi tanya, antara yang Nabi tanya, ma hamalaka ala zalika, apa yang mendorong kamu untuk berbuat demikian? Nabi tanya, kenapa buat setiap rakaat ada Al-Ikhlas, setiap rakaat ada Al-Ikhlas? Kita biasa solat sunat lah, setiap sunat je Al-Ikhlas, setiap sunat je Al-Ikhlas. Sebab itu surah yang paling ikhlas kita baca. Yang lain tak berapa nak ikhlas kan. Tapi yang ni surah Ikhlas dalam solat fardu setiap rakaat. Lalu dia kata, jawapannya mudah, jawapannya pendek. Kata Kulsum bin Al-Hidmi radhiyallahu anhu, beliau berkata, wallahi inni la uhibbuha, sesungguhnya aku cinta, aku kasih terhadap surah Al-Ikhlas ni. Aku cinta. Jawapannya itu saja, pendek. Apa Nabi kata? Nabi tak kata engkau buat bid'ah, engkau memandai-mandai. Kalaulah setiap amalan yang ulama buat itu bid'ah, pasti Nabi dah syarah, Nabi dah terang, Nabi dah tegur dia. Nabi hanya jawab, Nabi kata apa? Nabi kata,
inna hubbaka laha adkhalakal jannah. Inna hubbaka laha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu pada surah Al-Ikhlas memasukkan kamu dalam syurga. Ini hadis sahih. Saya sebut semua dalil jelas. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada kan sini YouTube atau sebagainya. Kalau tak, boleh WhatsApp saya, Ustaz, betul ke? Semua setiap hari saya akan bagi hujah dalil. Kadang-kadang sampai orang tuduh saya Wahabi. Ada satu kuliah subuh tu, Ustaz ni Wahabi ke? Semua dalil sahih. Ingat Wahabi je ada dalil. Kita semua ada dalil, ada hujah. Ada satu masjid di belah-belah Ulu Kelang kan. Tapi dia secara baiklah, dia tak marah. Dia kata, Ustaz ni Wahabi ya. Semua ada dalil, sahih tak sahih semua kan, riwayat tak riwayat kan. Mungkin setengah ulama ahli sunnah tidak seperti mana apa yang saya bawa. Saya bawa amanah dengan dalil, dengan hujah. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi tidak dimarahi oleh Nabi. Dan Nabi tak kata ianya bid'ah, sesat dan sebagainya. Ianya banyak. Bukan hanya pada zaman Nabi, zaman lepas Nabi pun semua orang tahu. Umar buat bid'ah 20 rakaat. Umar kata ni'matul bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah. Sebenarnya Umar buat 3 perkara, bukan buat 20 rakaat aja. Pembaharuan Umar 3. Yang pertama 20 rakaat. Yang kedua, Umar lantik imam. Buat pertama kali ada imam khas Ramadan. Kalau nak ikut sunnah Umar, Ramadan imam jemputan, imam khas. Antara yang saya ingat ialah Ubay bin Ka'ab, antara pakar Quran. Nabi kata ada 4 pakar Quran: Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Salim hamba Huzaifah, dan juga yang keempat Ibnu Mas'ud. Ini dalam hadis Bukhari. Istaqra'ul Quran min arba'ah. Ambillah Quran dari 4. 4 ni. Kalau tak dapat, WhatsApp je saya kan. Jadi Umar lantik siapa? Ubay dan Tamim Aus Ad-Dari yang jumpa Dajjal tu. Jadi 3 imam Umar lantik. Benda ni bid'ah tak? Bid'ah. Nabi tak pernah ajar pun. Nabi tak pernah ajar lantik imam. Yang ketiga, apa yang Umar buat Ramadan, bid'ah yang Umar buat, pasang lampu. Cuma yang ni kita tak ikut sangat. Kalau lantik imam kita ikut 20 rakaat ikut. Tapi yang pasang lampu, satu Ramadan je meriah Madinah. Sehingga di zaman Sayyidina Ali lalu kat kubur Umar. Ali kata, mala Allahu qabraka ya Umar bin nur. Semoga Allah penuhi kubur kamu dengan cahaya seperti kamu telah cahayakan kami pada bulan Ramadan. Maksudnya Umar lah penyebab kepada satu Ramadannya meriah, cerah. Kita biasa nak pasang lampu dekat raya kan. Lepas ni satu Ramadan masjid meriah, rumah kita meriah dengan lampu. Itu sunnah Umar. Sampaikan zaman Ali pun masih lagi. Sampaikan dipuji oleh Ali. Lalu je ini semua jasamu wahai Umar. Bid'ah tak? Bid'ah. Nabi tak pernah pasang lampu pun masa Ramadan. Jadi nak kata bahawa tak ada masalah, itu satu. Yang kedua, ada satu hadis yang agak panjang yang menunjukkan bahawa apabila kita baca Fatihah, ianya adalah di antara perkara yang ada dalam hadis. Hadis ni dhaif tapi tak ada masalah. Hadis yang agak panjang, saya cuba baca kan. Dalam hadis riwayat Ibn Sunni, iaitu Nabi SAW bersabda daripada Ali, inna fatihatal kitab, sesungguhnya surah Fatihah, wa ayatul kursi. Ini kata Wahabi kata tak ada dalil langsung, tak ada hadis langsung pasal Fatihah lepas solat. Ini hadisnya. Sesungguhnya surah Fatihah, ayat kursi, wal ayatani min Ali Imran, dan 2 ayat surah Ali Imran. Apa ayat tersebut? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Yang kedua, kulillahumma malikal mulki. 2 ayat tersebut kita baca Fatihah, ayat kursi dan 2 ayat Ali Imran tadi, muallaqat. Ayat tersebut tergantung, muallaqat. Ma bainahunna wa bainallah azza wa jalla hijab. Tidak ada hijab di antara Allah dengan ayat-ayat ini. Siapa yang baca ayat ni? Lamma aradallahu ayyunzilahunna ta'allaqna bil arsh. Bila Allah nak turunkan ayat-ayat ini, mereka bergantung pada arsh. Ta'allaqna bil arsh.
Qulna, keempat-empat ayat tadi berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, tuhbituna ila ardika, adakah engkau nak turun kami ke bumimu? Wa ila mayasika, sedangkan bumi ni ada orang buat maksiat. Ada orang tak nak turun asalnya kan. Fatihah tak nak turun, ayat kursi tak nak turun, kerana ada maksiat. Macam malaikat lah. Malaikat bila Allah Ta'ala nak cipta khalifah, apa malaikat kata? Adakah kamu nak cipta manusia yang menumpahkan darah? Lebih kurang macam itulah. Bukan petikan, tanya kan. Lalu apa yang Allah sebut? Faqalallahu azza wa jalla bi halaftu, aku bersumpah dengan diriku, bi halaftu, la yaqra'kunna, tidak ada yang baca kamu berempat, min ibadi, di kalangan hambaku, dubura kulli solah, setiap selepas solah, dubura kulli solah, illa ja'altul jannah, kecuali aku jadikan syurga sebagai maswah, sebagai tempat tinggalnya, alama kana minhu, terhadap perbuatan yang dia telah buat. Wa illa askantu hadiratul Quds, dan aku akan tempatkan dia di sekeliling Quds, iaitu di Syam. Wa illa nazartu ilahi bi'ainil maknunah kulla yaumin sab'ina nazrah, aku akan melihatnya 70 kali dengan pandangan yang penuh rahmat dan rahsia. Wa illa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajah, bila kita baca setiap kali lepas solat, keempat-empat ayat tadi, akan kutunaikan 70 hajat, keperluan. Adana hal maghfirah, paling kurang dia dapat keampunan. Wa illa a'adztuhu min kulli aduwin wa nasartuhu minhu, siapa yang baca 4 ayat ni lepas solat, akan ku lindungi dia daripada semua musuh, dan aku akan nasartu, akan ku bantu dia. Wala yamna'hu min dukhuli jannah illa al-maut, tidak ada yang menegah untuk dia masuk syurga kecuali kematian. Okey, apa Wahabi kata, Salafi kata tentang hadis ni? Maka mereka kata ini hadis maudhu'. Sebab ada seorang ulama iaitu Ibnul Jauzi kata maudhu'. Okey, adakah benar? Ibnul Jauzi ni dia agak mutasahil, agak berlebih kurang, maksudnya berlebih kurang lah. Dalam kitab Al-Mawdu'at, banyak ulama-ulama taqiq, komen balik kitab tersebut, kitab hadis palsu tersebut. Dan yang kedua, kata-kata Ibnu Hibban yang juga hampir menjurus kepada maudhu', iaitu terhadap satu perawi bernama Haris bin Umair. Dia isunya satu, Haris bin Umair ni lah, kata Ibnu Jauzi, dia ni palsu, maudhu'. Yang kedua Ibnu Hibban. Tetapi kita lihat komen Ibnu Hajar. Semua kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua dengarkan. Ini ulama tokoh. Dia dalam hadis ni yang paling tinggi apa dia? Darajah Amirul Mukminin. Dia ada yang paling bawah muhaddis. Paling bawah pun kita tak sampai, kan? Muhaddis kan 1000 dia hafal hadis, sanad dan matan. Yang atas sekali Amirul Mukminin, paling atas. Antaranya Imam Bukhari, Amirul Mukminin. Antaranya Ibnu Hajar Asqalani, Amirul Mukminin. Mana yang nombor 1, yang paling tinggi? Apa komen Ibnu Hajar tentang hadis ni? Kita nak tengok. Ini komen ni dalam kitab Salafi pun dibawa. Saya baca semalam. Dibawa. Jadi benda tu bukan tipu. Komen Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata rijaluhu jalilun. Rijal, perawi hadis ni jalil. Apa jalil? Hebat-hebat. Jalil kan Allah Azza wa Jalla, hebat-hebat. Dan yang ulama bahaskan tentang satu perawi, iaitu Haris bin Umair tadi. Kata dia, qad balagha fi tauhinihi Ibnu Hibban. Ibnu Hibban melampau-lampau mengatakan dia sangat lemah. Maksudnya tak setujulah, balagha, melampau sangat. Dan juga dia juga kritik Ibnu Jauzi, letak dia dalam palsu. Maknanya Ibnu Hajar tak setuju. Malahan dia kata Haris bin Umair ni ramai ulama tausik. Apa tausik? Meletakkan dia dalam kategori perawi yang siqah, yang dipercayai. Antaranya siapa? Antaranya Yahya ibn Ma'in mengatakan Haris ini siqah. Antaranya Imam Nasa'i, semua tahu Imam Nasa'i. Antaranya Ibnu Hatim. Jadi saya nak sebut pun tuan-tuan tak kenal, tapi benda ni
Senang kata, Ibnu Hajar mengakui perawi-perawi hadis yang kelebihan 4 ni. Dan Ibnu Hajar kata, kenapa Ibnu Hibban dan Ibnu Jauzi kata palsu? Dia kata terlampau banyak sangat dia punya kelebihan. Di antara ciri-ciri hadis palsu, kelebihan dia hebat sangat. Tapi tak semua kelebihan hebat hadis palsu. Contohnya hadis pasal pergi masuk pasar. Masuk pasar. Man dakhala suq, siapa yang masuk pasar. Lepas ni tuan-tuan boleh pergi kedai terus. Tapi tutup lagi pagi-pagi. Sesiapa yang masuk pasar raya, pasar malam, kedai, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khairu wa huwa hayyul la yamut. Dia ada lain sikit. Biyadil khairu wa huwa hayyul la yamut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa disebut oleh hadis? Lahu alfi hasanah, dia dapat 1,000,000 pahala. Dia dapat 1,000,000 pahala. Dan dapat dipadamkan 1,000,000 dosa dan diangkat 1,000,000 derajat. Antara yang sahihkan hadis ni ialah Albani. Albani siapa? Wahabi. Bila Albani dah kata sahih, kita tak payah nak cakap apalah, malah kan. Walaupun ulama Wahabi lain tak setuju. Jadi nak kata bahawa tak semesti hadis yang terlampau kan 1,000,000. Masuk pasar dia baca doa ni je 1,000,000. Bukan susah pun. Tak semesti bila hadis tu terlampau tinggi, pahala dia ianya adalah palsu ataupun dhaif. Jadi kesimpulannya, kita dibenarkan untuk baca Fatihah lepas solat kerana ini ijtihad para ulama Melayu dan ia ada asas. Saya sebut sebelum ni kan, hadis dhaif, hadis 40 pun hadis dhaif, tapi semua ulama guna. Salafi Wahabi pun tak petikai. Maka tak ada isu, maka tuan-tuan nak baca Fatihah lepas solat tidak jadi masalah. Jadi cukuplah untuk hari ini, kita sambung insya-Allah pada esok, dan insya-Allah hari ini saya akan post kelebihan tersebut. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp. Wallahu a'lam. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal jannah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ahrusna bi anikal lati la tanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.